السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita dan seterusnya menjadikan kita ni orang yang betul-betul mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini sempena dengan apa yang diusahakan oleh adik kakak semua, dan kita sebut pada malam ni iaitu cinta pada Quran ni, bukti kita cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhabis malam ni utai ambung adik kakak ni iaitu berkenaan dengan suratul Kautsar. Sebab kita sebut pasal cinta Nabi ni, kita kena tahulah beberapa kelebihan yang kita telah sebut dulu sikit sebanyak berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, belum daripada kita pergi lebih jauh lagi, kita kena tahu juga perkataan yang disebut sebagai al-hubb, perkataan cinta tu. Perkataan cinta ni ataupun kita panggil kasih sayang adalah salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak semula jadi kepada diri manusia, siapa-siapa ya. Dan mustahil seseorang itu tidak ada perasaan cinta. Tapi cinta hak lebih berdoa dia jadi al-ishq, kita panggil asyik. Cinta juga tapi melebih berdoa. Supaya kita tengok cerita Laila Majnun. So dah cerita Laila Majnun. Cinta berdoa ni dia membawa kepada perkara yang tidak molek dari sudut perasaan. Seorang sahabiah, dia nama gapo dah, aku tak ingat. Puan lah. Dia ni tuai uji dia kehilangan suami dia dan orang hak dia sayang, adik saudara dia, dalam peperangan. Oleh kerana lama ni dia hilang, dia duduk dalam keadaan sedih, sehingga dia tulis syair Arab ni, rintihan dia, dan cukup masyhur lah syair dia.
Dan pada zaman Abu Bakar pun dia masih sedih lagi, sehingga pada zaman Umar pun dia sedih begitu juga. Kesedihan yang bawa dia, dan perasaan dia tu menyebabkan dia tulis syair-syair, ayat-ayat yang berbentuk kasih sayang, cinta yang sangat mendalam kalau orang baca syair dia. Zaman Sayyidina Umar berjumpa dengan dia. Umar kata, dia kata, mu duk sedih lagi. Umar kata, benda berlaku lama dah, sedih lagi. Dia kata, memang aku sedih. Umar pun tanya dia, Umar kata, aku mau baca syair yang kamu tulis tu. Aku nak dengar. Cuma baca syair yang kamu tulis, aku nak dengar, kata dia. Dia baca, dia tanya Umar, dia tanya syair baru ke syair lama, dia tanya. Umar kata ada baru, ada lama dia. Dia kata baca lah mana-mana pun. Dia baca dengan bahasa yang indah. Teriak Umar. Umar ni hati singa. Nah, teriak. Lah kali Umar kata, sahabat-sahabat lain dia kata, biar hidup gitulah, dia kata. Maknanya kita tak sawak gapo ke dia, biar hidup gitulah. Orang puas tu. Sehingga kata riwayatnya, dia hilang sedih dia tu, rintihan dia tu dia hilang ketika mana dia masuk jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata dia, mau sedih ke apa? Tidak ada yang layak untuk bersedih banyak melainkan aku. Kamu kehilangan saudaramu yang kamu sayang, tapi aku kehilangan Rasulullah yang semua orang sayang. Aku lebih berhak untuk sedih lebih pada kamu lagi. Lepas pada tu barulah dia tu jenis uruh diri dia pasaling pakaian baru dia pakai baju buruk-buruk nak menunjukkan sedih. Baru lepas pada tu baru terobat penyakit dalamnya dia tu. Tapi dia sahabiah. Amba nak cerita bahawa cinta ni kalau tak kena uruh, dia jadi melampau, dia jadi gulu, dia jadi melampau. Sama ada melampau daripada sudut saya kepada satu benda sehingga ada amal ibadah yang baru, bahaya juga. Saya kepada satu benda, seseorang, orang Syiah contoh dia ni, ya saya kepada Ali, dan kita pun kasih kepada Ali. Semua orang saya pada Ali, kita tak nafi. Demo pun saya ke Ali, kita pun saya ke Ali. Tapi terlampau dia saya kepada Ali sehingga dia jadikan satu mazhab ataupun satu agama baru, iaitu Syiah, kerana melampau sangat. Dan terjadi juga apabila orang terlalu benci, saya lawan dia benci pun gitu juga. Benci yang amat sangat kepada seseorang, wujudnya puak yang melampau. Ini puak-puak yang melawan. Dah banyak lagi, ada hak saya kepada Uthman, ada hak saya kepada Ali. Benda ni adalah benda yang wujud, tetapi saya tu tak ada masalah. Bukan salah situ, tapi salahnya tidak pandai menguruh sayang itu, cinta itu. Ini juga termasuk dalam cinta kepada Nabi SAW. Apabila kita sebut masalah cinta kepada Nabi SAW, dia tidak akan lari daripada syarat-syarat yang letak oleh Nabi sendiri. Dia tak lari. Nabi kita SAW marah para sahabat, puji dia lebih daripada sepatutnya. Sebab tu sahabat tak berani. Sahabat tak berani dalam memuji Nabi lebih daripada sepatut. Sahabat akan royak kepada Nabi benda yang patut Nabi terima, dan benda tu kalau Nabi tak terima, Nabi kata jangan kata gitu. Direct Nabi akan sebut pada sahabat.
Dan kalau kita tengok riwayat-riwayat yang mana Nabi memperbetulkan fahaman sahabat ni banyak perkara. Bukan satu perkara tapi banyak perkara. Contoh hamba sebut sama dah, bunyi ponde apa panggil, bunyi ribut. Nabi akan tanya sahabat, Nabi tanya sahabat, gapo dia pandangnya kamu zaman jahiliyah mula bila bunyi ribut ni? Sahabat jawab. Sahabat kata, limauti azim, bunyi ribut ni kerana matinya orang yang hebat, raja ke siapa ke orang besar, ataupun beranaknya seorang yang mana dia tu berpotensi nak jadi orang besar seksa. Nabi kata, salah fahamanmu ni. Nabi kata apa? Salah fahamanmu. Hak ni bunyi ponde lah kita kata dia. Ponde ni bunyi iaitu sabbihur ra'du bihamdih. Mereka ni semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kena pakai dua kita. Dah. Baik. Ada akak sekalian. Ni bermakna fahami lagu ni Nabi tolak. Dah banyak perkara lagi Nabi memperbetulkan apa yang sahabat faham di zaman jahiliyah. Termasuklah sahabat yang tengah baca mengajar, tengah mengajar khutbah, cakap. Sahabat tu kata apa yang diizinkan oleh Allah dan Muhammad. Wa disebut Allah wa Muhammad. Nabi kata bi'sal khatibu huwa. Nabi kata kecek gapo lagu ni, tu khatib lagu ni kecek gapo, Nabi kata. Ucapai gapo lagu ni. Mu jangan kata apa yang diizinkan Allah dan Muhammad. Mu katalah Allah thumma Muhammad, kemudian baru Muhammad. Perkataan waw ditukar kepada perkataan summa. Tu ya. Kau itu kata Allah dan Muhammad. Jangan sebut gitu, Nabi kata. Supaya aku dengan Tuhan ni serupa. Memang sahabat tak akan faham gitu. Tapi orang yang kemudian yang faham dia lain, yang orang mentakwil perkataan Nabi SAW, dia kerja lagu lain. Nabi pun kata Allah summa Muhammad, Allah kemudian baru Muhammad. Boleh faham ke tu? Sebab tu puak-puak yang faham hadis ni secara neutral, secara tak takwil langsung, dia timbul juga hukum-hukum lain pula. Dia kata jangan letak Allah Muhammad ni sekali, dia kata letak nama Allah atas Muhammad bawah, macam-macam lah. Tu pendapat dia lah tu. Nah, kita nak letak mana-mana pun tak apa, jangan letak kaki sudah lah. Macam banyak sebutnya hasil daripada pemahaman hadis disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan cinta Nabi ni benda yang mesti besar dalam jiwa kita. Kerana Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasu ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak dikiramu ni beriman, tak sempurna iman kamu kecuali kamu jadikan aku sebagai orang yang cinta lebih daripada nafsu dirimu sendiri dan ibu bapa kamu. Ada riwayat ketika mana sahabat riwayat Rasulullah, aku sayang kamu tapi aku sayang diri aku juga. Rasulullah betul benda tu. Tak boleh mu kena sayang ke aku nombor satu, lebih pada dirimu sendiri, hatta lebih daripada mak bapakmu dan semua manusia. Aku letak nombor satu. Bapa yang kita disuruh supaya sayang ke Nabi gitu mu. Bapa mesti orang tanya. Sebab itulah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni sahih, yang kata wak pelari seorang saya kita ngarut belakang tu, tak ada lah hadis pada ayat lagu tu. Faham karut orang kita dia minat benar ayat-ayat ni. Kau tanya ayat apa banyak, ustaz ayat gapo nak gani nak naik nego, tanya ayat gapo, tak ada ayat gapo apa orang bujai Thailand seorang dah licin patok situ habis senyum sama kak. Roti cana kerah pun nyodah pun dia kira terlebah pun ada. Tu pelari besar sekali. Ni letak pelari mak gigi pun tak apa nak ada. Banyak laku bila kedah dah gitu kan. Jadi ayat-ayat ni benda yang kita kena baca
Apa disebut oleh Nabi? Dan amalan para sahabat. Cuma adalah beberapa ayat Quran yang dikira munasabah dengan keadaan. Kita boleh baca juga hak munasabah dengan keadaan. Tak apa. Tapi kalau ada nas dalam keadaan itu, contohlah orang masuk di hatu tak khabar, dah, kita boleh qiyas dengan baca ayat kursi. Sebab apa ayat kursi ni Nabi sebut fadilah dia. Iblis, syaitan ni lari kalau baca. Rumah yang bawa kita nak duduk, rumah bawa kita nak duduk ni bukan jiwa haimai aja. Dah, rumah bawa kita nak duduk, Nabi ajar kepada kita. Hak jiwa tu jiwa lah, tapi kita ambil hak Nabi dulu. Nabi ajar kepada kita baca suratul Baqarah daripada awal sampai akhir. Orang yang baca suratul Baqarah dari rumah dia awal sampai akhir, rumah dia tidak diganggu oleh syaitan. Syaitan tak masuk dalam rumah dia. Kita baca sendiri, tuan rumah baca sendiri. Yang harap Ketuk Lebah, bunyi lagu ni panggil Ketuk Lebah lalu. Tak gitu kan? Oh, sak kontrak lalu Ketuk Lebah. Kira agama nak swasta semua. Tuan yang malah baca Quran reti pun dak masuk Ketuk Lebah. Nak apa kita ni? Kita sendiri baca. Kalau Ketuk Lebah baca apa? Dia baca lah, baca tu. Tuan rumah tu sendiri tak jaga. Dia masuk macam-macam karaoke dalam rumah dia, set karaoke awak masuk. Bini dia pun Allah pakar, setan pun kejut. Tak kata kan? Ibu setan awak masuk dalam rumah dia, pasal setan nak lari bila? Pun tidak dikira. Tidak dikira. Jadi ingat baik. Ayat-ayat yang kita nak baca, termasuklah qul in kuntum tuhibbunallah tadi. Nak suara tu saya, kita, kau gapo, kau tu kerja nombor 2. Yang pertama sekali kita kecek kalau ada nas daripada Nabi SAW ataupun bersesuaian dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, bersesuaian juga dengan keadaan, maka boleh dipakai. Kalau tak sesuai, boleh dipakai. Sebab apa? Sebab benda tu akan jadi amalan kita. Bila sebut amalan, dia ibadah. Bila sebut ibadah, ada panduan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu saya pada Allah, fattabi'uni, Nabi kata. Nabi diajar oleh Allah supaya kata fattabi'uni, mu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, mu akan disayang oleh Allah Ta'ala. Hak tu bukan hak tu saja, yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala akan ampun dosa, wa yudkhilakum jannat, dan Tuhan akan masuk mulai syurga. Maknanya hasil saya ke Tuhan kena ikut Nabi, saya ke Nabi pun kena juga. Bila kita kata kita saya pada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi, barulah jaminan kasih saya Allah akan turun kepada kamu. Yaghfir lakum dhunubakum, besar kali Tuhan ampun dosa. Itu adalah kesan daripada cinta pada Nabi SAW. Baik, Nabi dengan Quran ni benda yang tak boleh pisah. Moga Nabi tu Quran bergerak. Tak betul sama sekali orang nak pisahkan Quran dengan Nabi. Ada ke tak? Ada. Dia panggil Jemaah Quran Malaysia. Nama comel. Dia pakai Quran ke? Kena senang kita sebut dia ni sebenarnya anti hadis. Anti hadis. Boh dia tu mati dah. Hak tolak hadis. Kita nak tolak hadis lagu mana? Kita nak tolak lagu mana hadis? Moga hadis tu adalah penghurai kepada Al-Quran. Kita tak nak faham Quran tu secara orang panggil atas darah. Kita nak tengok mana? Yang pertama, tengok cara sahabat faham Quran. Yang kedua, kita tengok cara Nabi amal tu lagu mana, ayat tu. Kerana setiap ayat Quran yang kita baca ni terlibat dengan suasana Nabi dan sahabat. Dia tak boleh lagi dah tu. Nabi dan sahabat ni terlibat dengan suasana Quran turun tu lagu mana. Cerita gapo yang boleh tu ayat lagu tu. Ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai beriman, mu jangan angkat suaramu lebih pada suara Nabi. Kita letak ayat tu, kita dengar bila suara Nabi.
Tak ada dengar suara Nabi. Tapi kita nak amalkan ayat tu supaya ayat tu sampai kali ni jadi relevan. Kita kena tengok mana? Tengok cerita gapo sebenarnya. Ceritanya orang Badui masuk masjid. Ketika Nabi sudah berehat, duk pilih ketua lagu mana, dia akak suara dia. Nabi ni berehat. Allah Ta'ala waktu ayat, la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu lebih, suaramu lebih pada suara Nabi. Situasi pada masa tu. Dan kita tak tahu, tak dengar suara Nabi, suara Badui itu setara mana. Lagu mana kita nak amal ayat ni? Mari kita. Ayat tu, marilah sahabat-sahabat tabi'in duk hurang. Bermakna kita tak boleh melebihi, buat sekala melebihi apa disuruh oleh Nabi dan apa diperintah oleh Nabi SAW. Kita betul-betul kena ada guideline daripada Nabi. Kerana kalau kita lebih, bermakna kita telah akak suara kita lebih pada suara Nabi. Kita telah akak bahawa hak kita molek, hak kita ni seolah-olah Tuhan perintah lebih pada hak Nabi, Allah Ta'ala perintah ke dia. Boleh nampak kan? Ini satu benda yang kita kena faham. Jadi puak-puak anti hadis ni, kita panggil puak-puak anti hadis, dia nak faham Quran lagu mana kalau tak buka hadis. Sebenarnya Nabi pun dia tolak, sebenarnya Quran pun dia tolak. Puak dia tu, dia amat pernah bahas dah dengan puak anti hadis ni. Anak-anak buah dia ada 3 orang lah, pernah kecek dah. Dia logik lah, dia kata, cuba ustaz bayar, dia kata, tokeylah perkataan Nabi keluar tu, sahabat bakat dia tulis belakang. Mana ada manusia lagu tu? Dia main lagu tu. Kita kata kalau awak nilai dengan manusia biasa, memang tidak ada orang yang rekod belakang perkataan dia. Tapi dia tu Nabi. Awak kena nilai dia tu Nabi. Sekarang ni awak percaya ke dia tu Nabi? Oh, percaya, dia kata. Bila percaya ke Nabi, awak percaya Quran. Mesti saya percaya Quran. Awak baca ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kecek bukan ikut hawa nafsu, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyu ke dia. Boleh nampak kan ni? Bermakna Nabi kecek itu wahyu. Cuma ada benda yang tidak wahyu, ya sahabat faham, kita tak faham. Apa sahabat faham? Sebab sahabat duduk dengan Nabi. Lepas tu sahabat tanya Rasulullah perintah ni Tuhan suruh ke Rasulullah sendiri? Kalau Rasulullah jawab ni Tuhan suruh, senyap belakang, walaupun hati tak setuju. Perjanjian Hudaibiyah, bapa Nabi tanda tangan juga sebab perintah daripada Allah Ta'ala. Bukan sahaja kecerdikan politik Nabi, dah, sebab Allah Ta'ala janji dah, laqad sadaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulanna al-masjidal haram insyaallah minal aminin. Sesungguhnya mimpi Muhammad, laqad sadaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq, mimpi Rasul itu betul, kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram aminin, dengan aman. Laninya muhalliqin ru'usah, mula cukup palau. Sahabat tak bantah. Bapa kerana dia faham itu wahyu daripada Allah. Tapi bila benda tu perlu pada mesyuarat, sepatutnya dan Nabi perlu pada wahyu belaka. Dah ada perlu pada mesyuarat. Contoh, bak nak perang. Kita nak perang dalam Madinah ke luar Madinah. Ada sahabat kata dalam Madinah, ada sahabat kata luar Madinah. Nabi tengok hujah yang paling kuat, bukan majoriti ramai hak sokong. Dah, majoriti ramai hak sokong ni orang panggil sistem demokrasi. Tak pakai apa. Apa gitu? Demokrasi ni kita tupai lah. Bukan kita nak pakai 100%. Dah, kita tupai dalam tu supaya Islam itu tidak terancam. Tapi kalau demokrasi pun tidak dihormati, nak agak apa juga, duk sabar gitu nak buat tu. Jadi zaman Nabi tengok hujah mana hak paling kuat. Hujah mana? Kata hak luar Madinah, dia kata Rasulullah, kalau kita kalah duk alik sana tu, tak apa lagi, kita ada rumah lagi, kita boleh kelik rumah kita. Kita boleh pertahan lagi di kubu Madinah. Tapi kalau kita pergi dalam ni Rasulullah, kalah, kita kalah. Hujah dia lebih kuat. Rasulullah terima. Sebab apa Rasulullah terima? Kerana mesyuarat. Ini benda dia adik kakak. Baik. Sebab Tuan Amba sebut adik kakak baru ni, kalau adik kakak ingat,
kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, yang boleh umat ni saya ke dia, Allah sendiri saya ke Nabi. Allah sendiri saya ke Nabi. Cara lagu mana? Dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala tak pernah sebut nama tu dengan Muhammad. Tak pernah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, mesti dua perkataan. Kalau sebut nama Muhammad pun Tuhan nak perkenal dia. Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala akan sebut nama Rasulullah. Kalau kita letak benda ni kan pada kita lah deh, memang pun kalau orang kita saya ni, kita tidak akan panggil nama dia. Yalah ke tak? Biasanya hok panggil nama Muhammad ni semua Yahudi zaman Nabi, ya Muhammad dia panggil, tak panggil Rasulullah, dia tak panggil. Tak ada orang panggil nama Nabi dengan Muhammad. Mesti orang panggil Nabi dengan Rasulullah. Kita nak sebut, kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Muhammad ni, ya Muhammad, tu panggilan Yahudi pada Nabi. Tak ada hormat langsung. Allah sendiri tak panggil. Allah panggil ya ayyuhar rasul. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala saya. Kita pun kalau saya kau orang saya ke bini ni tak panggil nama mek kau. Panggil juga. Deh. Panggil tika gaji tak apa nak ada panggil. Dia panggil kita mula-mula abai penuh mulut. Kering gaji tu kak pok mung gitu ya. Bukan sini dapat lain lah. Tapi nak ayat bui bahawa kasih saya kita ke Nabi ni berlainan. Dia tak boleh sama dengan orang lain. Tak boleh sama. Allahu Akbar. Kalau kita ceritalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sendiri ia ada orang panggil nostalgia, orang panggil nostalgia ni gapo, ada kenangan indah dengan Nabi, menyebabkan dia cerita semua kedudukan Nabi tu dengan dia masa dia Nabi hidup dulu. Dia cerita semua. Dah hak cerita tu dia cerita pada siapa? Dia cerita pada tabi'in, anak murid dia lah. Tabi'in pula tulis bahawa sahabat ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi naik dengan Ibnu Abbas, dia naik, orang panggil hemah. Hemah tak hemah juga, kuda kecil, kuda padi gitulah. Naik dua orang. Nabi royak, ya ghulam, Nabi kata, hei budak. Ghulam ni maknanya budak yang tak akan balik lagi, di antara umur 7-8 tahun gitu ya. Kalau budak betul dia panggil tif, budak betul. Ghulam yang tak balik lagi, syabab yang balik dah. Arak ni atas orang sokara tu 4-5 kata uta pun gitu juga. Kalau anak uta benar dia panggil lain. Uta nak jadi anak budak-budak tu dia panggil hashi, dia panggil hashi, dia panggil besar dia panggil ibil. Nama-nama tu lain. Hashi ni kalau orang pergi Mekah, royak kedai batasi tu nak pergi mat'am hashi, dia panggil. Mat'am mana kedai makan. Kedai makan daging uta saja, bukan uta besar tu, anak uta, seekor besar-besar anak kambing tu. Dah seekor. Balik menunggu panah. Panah hamka tu yang kita main ni. Kalau Syiah tu muta'ah dah sana tu. Asyik baik ahli sunnah tu iman. Hashi uta kecil lah. Ni dia dah naik ke Nabi. Nabi kata, ya ghulam, budak, inni u'allimuka kalimat. Amo nak sebutnya bisanya perkataan Nabi ni. Bisanya perkataan Nabi, inni wa'allimuka kalimat, sungguhnya aku nak ajar kepadamu beberapa poin sahaja. Kalimat ni mana apa? Poin penting. Kecek ke budak tak perlu banyak sebenarnya.
Kita kecek dengan budak ni bukan nak mesorak dengan dia. Kita pesan dia hal penting lah. Sebab dia boleh ingat benda hal penting tu. Kita kata, halo, abah nak kata baru ustaz, pamesen kain bunyi pergi jemur. Kita kena ajar dia jemur lagu mana tak kena ajar dah. Pergi jemur, lepas jemur tu pergi makan ayam belakang tu, lepas tu pergi makan ikan lah kolek. Poin penting lah kita tengok, supaya dia ingat. Hot tu apa tak ingat? Tak ingat dah. Bapa hidup ingat kau ni mesej gapo lah geng dia budak-budak. Ibnu Abbas ni dia ambil perhatian gapo Nabi kata. Yang pertama Nabi kata ihfazillah yahfazka. Jaga Tuhan lah, Tuhan jagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau mu jaga Tuhan, mu akan dapati Tuhan duduk sama dengan mu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila mu nak minta-minta dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, mu nak minta-minta dengan Allah. Mu nak minta gapo, minta dengan Allah. Dan mu minta tolong dengan Tuhan. Ingat Nabi kata, kalau orang nak nak kamu tapi Tuhan tak izin tak jadi. Hak baik gitu juga Nabi kata, kalau baik belaka ni Tuhan orang nak buat baik kamu tapi Tuhan tak izin pun tak jadi juga. Dia pun hanggup. Perkataan dia tu, walaupun Ibnu Abbas adalah sigharus sahabah, sahabat hak budak-budak dengan Nabi, tapi dia ingat. Kita jangan faham semua budak-budak kita main musikal kok panjak pohon kayu, bukan. Budak zaman Nabi ni Allah Ta'ala sahabat pula dia tu program ke otak dia ni untuk menerima agama. Jangan faham sahabat ni supaya kita lekeh-lekeh dah. Dia bukan orang lekeh. Dia ni orang yang nak menyempurnakan agama ni. Hak mari tanya Nabi pun lain-lain. Nabi jawab walaupun soalan sama. Rasulullah amak apa paling afdal? Nabi kata semaya. Tepat pada waktu. Ya Rasulullah amak apa paling afdal? Nabi kata ni sedekah. Sepatutnya jawapan Nabi serupa belaka lah, sebab soalan serupa. Dah. Nabi jawab berlain ni. Sebab apa Nabi jawab berlain ni? Kerana hak mari tanya Nabi tu mewakili perangai manusia dah. Ada jenis orang sedekah dia banyak, tapi semaya dia tak pun nak tepat waktu lah mana. Nabi waktu lahur bawa yang maya. Sedekah banyak, juruh dia. Ada jenis lagu tu. Ada orang semaya banyak, baca Quran banyak, tapi derma ke masjid payo. Dah lah. Jalan tabung kat dia tu keting duk bunyi hak tu lagi. Tak ada kata bunyi serih-serih tak ada. Seria ada uya, tanah bereka-reka. Kebun lana-lana. Seria ada uya tu duk pak mati lagu tu. Tak kena juga cara lagu tu. Ada lagu tu hak mari tanya Nabi kata hamu derma mu baca Quran banyak mu zikir lagu ni, semua tu salah satu pada benda yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kita baca dah, tak putus-putus orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengaitkan namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang ada pada Nabi lagi. Allah Ta'ala kaitkan nama dia dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada hadis Ibnu Jarir. Qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus akhbarana Ibn Wahb akhbarana Amr bin Al-Harith. Daripada Ibnu Jarir mengatakan telah mencerita kepadaku Yunus, mencerita kepada kami Ibnu Wahb, mencerita kepada kami Amr bin Al-Harith daripada Darish, daripada Abdul Haisan, daripada Abi Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau pernah bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu semasa syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah, sebut nama Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kelebihan. Dia tak ada pada nabi-nabi lain.
Bukan bermakna bila tak ada kelebihan, tapi hak lebihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tak lebihnya bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bukan bawa syariat Kristian ke, syariat Yahudi ke, tak. Dia akan bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dunia ni huru-hara dan Allah Subhanahu wa taala janji kemenangan kepada dunia ni. Dengan Islam tu janji menang. Musuh buat lagu mana pun. Kerana ni kita kena yakin pok kita. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ni Allah Taala sebut. Mereka cuba untuk memadam cahaya Allah Subhanahu wa taala ni dengan tangan-tangan mereka, dengan mulut-mulut mereka. Gapo yang mereka buat untuk memadamkan cahaya Allah? Wallahu mutimmu nurih, tapi Allah yang menjaga cahaya agama. Allah jaga. Sehari dua ni, bagaimana negara Arab? Negara Arab lebih kurang dalam 7-8 negara. Gapo negara Arab buat? Perjanjian damai, proses normalisasi dengan Yahudi. Baik, bismillah. Gapo dia kesal dia? Siapa dia di sebalik orang dalam normalisasi Yahudi ni? Menantu Trump sendiri seorang Yahudi. Dia lah, kalau kita baca berita tu, dia lah orang dalam di antara proses normalisasi Yahudi ni. Maknanya orang Arab kena iktiraf Yahudi. Iktiraf Yahudi bermakna iktiraf negara Israel. Faham tak? Iktiraf Yahudi bermakna iktiraf negara Israel. Israel ni tak ada orang iktiraf. Nak iktiraf ke mana dia rapah hak orang. Dia ni tak ada negara, dia ni Israel ni tak ada negara. Yang hamba kau yang kata. Bapa yang hamba kau yang dia jahat. Dia khianat. Daripada mula Yasir Arafat lagi, ingat Yasir Arafat mana? Dua perjanjian berapa kali Israel ni? Bukan sekali. Tapi hak mencabut perjanjian ni siapa dia? Dia. Bukan kisah baru. Zaman Nabi SAW lagi, dia cabut perjanjian Khaybar. Sampai kali ni dia takut dengan perkataan Khaybar. Dia takut perkataan Khaybar. Sebab dia tahu itulah periknya bangsa dia diheret, dihalau semasa Khaybar. Zaman Nabi ada lagi. Gapo dia nak buat? Dia nak suruh iktiraf. Negara Arab kena iktiraf. Orang yang tidak mengiktiraf, negara tu akan ditekan oleh bosa mereka syarikat. Belakang dia siapa dia? Yahudi. Negara mana tak terima? Qatar. Gapo dia Qatar kena? Adik akak, ni nak sebut hal dunia sikit dah. Tak apa dah. Amo bukan ahli politik dunia. Tak jadi presiden Libya kat mana dak ni. Walaupun tubuh super Arab tapi tak cerita. Adik akak sekalian, 90% makanan yang ada di Qatar diambil daripada Saudi. Mana Saudi ni dia hantar makanan ke Qatar, industri makanan dia memang dia boleh hutang banyak. Dia boleh putus hubungan dengan Qatar. Bermakna sudut ekonomi memang tak wujud sikit apa. Sebab kalau itu ambil makanan segala, minyak, bahan mentah, daging, gapo semua dia ambil daripada Saudi. Kalau Saudi ni untung besar, Qatar tak ambil daripada lain, ambil daripada Saudi. Bos besar kata tak kira lah ambil tak ambil pun putus. 90% bahan makanan. Semua orang kata kota ni rakyat dia lepas ni miskin lah, kota lepas ni rakyat dia kuruh lah, macam-macam lah. Tapi kota ni dia tak sih.
Tak apa putus-putus, tak ada iktiraf Yahudi apa, tak ada rasi. Siapa dia mari tolong dia? Turki mari tolong. Turki mari tolong. Turki sapok makanan atas pula makanan bahan mentah kepada Qatar. Kalau kita pergi di Qatar, kita pergi di apa ni, dia punya market-market apa tu, semua baca tulisan-tulisan Turki. Hak kita pun tak pandai nak baca Turki ni. Belik-belik hak tulisan dia pun. Semua makanan itu Turki. Qatar mendapat tekanan yang begitu hebat daripada Arab. Tapi dia boleh hidup, alhamdulillah. Orang Qatar ni, kalau dia mari mayat supaya kita ni, dia tak mampu kata ya. Mari Lamborghini Porsche kan, dia tak mampu duduk. Terutamanya mai lahu musim panas. Tu imeh mari dengan Lamborghini. Oh my. Lamborghini biasa, polis pakai awak ronda gitu ya. Orang Lamborghini kalau pak kita semua pakai perotor saga, kereta-kereta negara, biasa gitu ya. Ada kereta sama ada, besar lagi pun ada, Bentley ke apa. Dia mari dah musim panas, dia tak akan mampu kereta dia. Duk gitu. Tak ada orang curi. Muka orang mewah dah aku curi ke apa? Oh ya bui. Sudah mayat pun start klik. Kalau dia dia mampu kereta tu panas, nak sejuk pula tu payah. Dia biar gitu ya. Minyak murah. Ngoyak bui. Gak Gidaurah ni cerita, Gidaurah ke, Syekh Qatar. Hidup ngajar ada kat 50 orang, mana murid dia. Betul lagi tu orang panggil daurah kitab tu habis daurah tu. Nak tutup dah lah. Ngajar bawa-bawa. Sodah tu dia air so dia lah plastik air apa tu, duit lah siapa 500 iya kita kata. Sore dah berapa orang nak murid dia tu, murid kaya 500 biasa ya, kau orang 500 bit sejak tu jauh sore. Hak mari ngaji dengan dia. Tok guru kan nak murid. Allahu akbar. Kaya. Tu Yahudi juga dia negara kaya. Walaupun dia tidak iktiraf Yahudi, walaupun tak sekongkol bersama dengan Amerika, tapi tu Yahudi kaya sebab dia yakin dengan janji Allah Ta'ala, yakin dengan janji Allah. Tu yang nak cerita poin utama ni. Nabi aja sahabat ni yakin dengan janji Allah. Kok mana-mana pun sahabat pun kita kena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Baik. Kemudian kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Perkataan a'tayna ni bukan makna bui gitu je, tapi bui dengan penghormatan. Bui dengan kasih sayang. Bui dengan keagungan. Dan gapo hak Tuhan buinya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hamba sebut tadi. Yang pertama sekali akhlak Nabi, wa innaka la'ala khulqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Ayat ni sudah cukup untuk kita royak kepada musuh-musuh hak hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tuduh Nabi macam-macam. Contoh dia kata ke Nabi ni gila pada budak-budak sehingga nikah dengan budak umur 8 tahun. Kita jawab mana? Nak jawab gua moga ada riwayat 8 tahun. Kita jawab dengan riwayat so lagi lah. Riwayat so lagi kata ada 18 tahun. Pun riwayat mari daripada jalur hak molek juga. Bukan tak molek. Walaupun kita boleh terima 8 tahun tu satu riwayat, betul. Tapi di saat orang nak cerca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita bukan nak jaga perawi dia tu, kita nak jaga Nabi. Kita terima hak 18 tahun kerana apa? Kerana ni dalil kata 18 tahun, iaitu perkataan Asma kakak kepada Aisyah. Asma kata ketika mana perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah, umur aku pada masa tu 28 tahun dan jarak aku dengan Aisyah 10 tahun. Mana 18?
Bila 18 kita royak ni, hak kata 18. Dapuk kami terima 18, ha? Tak boleh jawab buat dia. Gak orang nikah hama 18, molek-molek. Boleh nampak ke ni? Walaupun ada kata umur 8 tahun. Begitu juga Nabi dan Khadijah. Umur 40 ke umur berapa, macam-macam pertikaian. Bapa Nabi ni isteri ramah. Kat isteri Nabi ramah-ramah pun bukannya anak dara belaka. Zaman jahiliah tak ada orang nak nikah dengan janda. Janda terbiar dengan begitu saja. Tapi Nabi nikah dengan janda. Memecahkan satu tradisi yang paling besar di kalangan bangsa Arab. Nabi SAW zaman Nabi dulu, orang tak nikah dengan natu angkat. Anak akak dulu boleh beng ngepok dia. Nak Zaid itu pernah dibeng dengan Muhammad, tapi Allah Ta'ala tak bui. Allah Ta'ala tak bui Zaid bin Harisah. Siapa dia? Anak akak Nabi. Allah Ta'ala atur punya program Tuhan yang Allah bijak sungguh. Allah Ta'ala suruh Zaid nikah dengan Zainab binti Jahshin. Orang hebat juga. Tak boleh duduk, dua ni tak boleh duduk. Setahun nikah tak boleh duduk. Zainab tak duduk sekali pun dengan Zaid. Duduk serumah tak tidur sekali. Tak ada rasa cinta kasih sayang, tak ada. Litaskunu ilaiha, tak ada. Zaid mai royak Rasulullah tak boleh duduk dengan Zainab. Zainab mai royak Rasulullah tak boleh duduk dengan Zaid, nak buat mana tak tahu. Tak ada arah. Ayat Quran turun. Ayat Quran turun. Benda Allah Ta'ala dan Rasul telah putuskan, mau kena ikut. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, bila Allah Ta'ala Rasul putus sekara, mau kena ikut. Musabar Zaid, musabar. Dua orang kena sabar. Klik pun dah bekak gitu. Moga ayat Quran suruh sabar ni. Allah Ta'ala pun mari pula mengadap pula Nabi begini-begini. Mari mengadap Nabi lah sekali. Allah Ta'ala waktu ayat, Allah Ta'ala nikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Oh, Zainab kata tak ada lah hari paling aku gembira sekali, dia kata. Ya, siapa dia sohu dia dengan Aisyah ni, dia bari tewas umur. Siapa dia hak lebih? Zainab kata aku ni nak ayat di antara isteri-isteri Nabi ni, akulah orang dinikahkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala akad nikah, berwali ke Allah, Allah Ta'ala belaka. Mu pok-pok mu ni, dia kata isi-isi lain, pok-pok demo ni belaka ni wali demo akad nikah tapi kawin Tuhan. Aisyah kata aku ni seorang wanita yang mana Allah sendiri membersihkan aku daripada segala kejahatan. Zainab kata, oh, serenda menemu Aisyah haluh aku ya. Katanya Zainab menemu haluh aku. Dalam peristiwa Aisyah difitnah oleh orang munafik, Allah Ta'ala waktu ayat surah An-Nur membersihkan diri Aisyah radhiyallahu anha. Boleh orang Syiah hari ni kata Aisyah ni perempuan jalanan. Boleh orang Syiah hari ni hina Aisyah. Menjadi rukun dalam Syiah ni laknat kepada Aisyah. Menurut siapa orang gitu? Allah yang membersihkan Aisyah sendiri. Kita nak kata ke mana Syiah ni? Quran pun dia tolak. Dia kata Quran tu dibuat oleh sahabat lepas daripada Rasulullah wafat. Sebab ramai di antara sahabat-sahabat tu murtad. Kita nak kata apa ke dia? Bila Quran sendiri dia pun tak boleh terima, pak kita nak kata dia tu mazhab lagu mana? Dia agama baru. Ni puak dia nak ayat bui. Tapi orang kita ni macam tak khabar, macam nak baik dengan Syiah. Kalau hamba tak baik langsung, tak ada beri peluang, tak ada. Walaupun kata nak takrib di antara sunnah dengan Syiah pun tak jadi. Daripada dulu lagi nak takrib Syiah dengan sunnah, daripada dulu lagi nak takrib ke apa? Atas meja mesyuarat bicara lain, luar mesyuarat gegeh. Atas meja bicara molek gini-gini, luar mesyuarat tebal kata. Nak kata ke apa? Puak dia memang dia hasil daripada Yahudi puak ni. Abdullah bin Sahabat tu Yahudi. Bukan sikit punya orang, bukan orang dapat Yahudi nak hancurkan Islam. Hak tu dia buat lagu tu. Baik. Soal lagi hamba sebut pada malam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pangkat nubuwah dan risalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menyempurnakan agama,
Dan kesempurnaan itu tadi disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Nabi SAW royak bahawa aku ni ibarat kalau mu tengok bangunan kan, ada so tak lekat. Satu tu tak sudah. Akulah yang menyudahkan bangunan itu. Maka lepas pada ni tak ada syariat-syariat baru ke, ajaran baru, agama baru ke, tak ada. Semuanya berpandukan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan peninggalan dan pusaka Nabi kita yang kita kena pegang sampai bila-bila. Adik kakak rahmati Allah, untuk akhirnya pada malam ni, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila lahirnya Nabi ni, rahmat belaka Tuhan buat. Kalau kita tengok cerita Nabi kita, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ibu susuai dia, Suwaibah. Bila Nabi dibawa ke kampung orang kata miskin, bawa badui, dulu orang Arab ni nyusu orang lain. Sebab mak tu tak ada susu, mak tu pasal pisah dengan anak. Tu yang saja yang tahu. Kawan tu biasa duk susu belah kiri, belah kanan tak tu air susu. Tapi bila bui belah kanan tu air susu banyak lebih pada belah kiri lagi. Khas Allah Ta'ala simpan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung tu ada rahmat, ada berkah. Ini kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat nafikan. Benda yang ada pada Nabi. Allah Ta'ala jaga Nabi kita. Nabi ni bukan tak ada perasaan nak pergi tempat galak gapo ada, manusia apa pun ada. Kalau sudah kata ustaz gapo pun ada, perasaan itu ada. Tapi Nabi ni Tuhan jaga. Acu nak pergi pak galak gapo jenera tengah jalan. Pok kita dak acu ayat nak pergi sejik sakit betih lalu. Dak gitu kan. Minyak angin sakit betih. Tapi kalau nak pergi lain tu roh lalu kira segah lalu buat kita. Nabi ni gidah dari riwayat Nabi gigi nyok siapa tengah jalan tak nak duduk ngatuk tu kat Nabi jenera apa kesu yang habis pesta gapo baru Nabi sedar. Bermakna setiap penjuru tu Allah Ta'ala jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa puas hatinya kita bernabikan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besar sekali Nabi ni Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku utus Nabi bawa rahmat segala-gala. Rahmat paling besar yang menyebabkan kita ni masuk syurga dengan adanya Nabi. Masuk syurga kita dengan ada Nabi. Sebab Nabi jalan dia bawa ke syurga. Allah duduklah kereta Nabi boleh sampai syurga. Tapi duduklah kereta lain tak sampai ke syurga. Kalau nak kira Tuhan ni, dia royak kepada malaikat, dia nak buat khalifah atas muka dunia. Dia tak kata nak buat khalifah di surga dah. Tapi dia buat khalifah siap-siap pun yang ambil pun surga. Nampak gitu? Nak royak bui bahawa manusia, dunia ni bukan tempat asalmu, surga tempat asal. Tapi ada pun kita tak si balik ke puasa. Tu kita hari pakai gini. Kalau raya ke, ngelori ayah tarik penuh balik lagi Kelantan. Kita nak raya dah ni. Tapi nak balik ke puasa syurga ni, kita tak sanggup nak buat gapo untuk syurga Allah Ta'ala. Kita pakat mikir adik kakak. InsyaAllah mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa tasub bina asdiqa'una. Allahumma arina fihim yawman aswada. Allahumma ishfi mardana wajrhana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.